Assalamualaikum, salam sejahtera kepada ibu bapa dan semua pelajar. Alhamdulillah, UMK mengadakan program Road to UMK. Program ini diadakan adalah promosi untuk pelajar yang akan berjaya di dalam peperiksaan SPN, SPM dan juga pelajar diploma untuk datang belajar ke UMK. UMK adalah universiti yang ke-19 di mana kebidaraan ataupun niche pendidikan kita adalah dalam bidang pendidikan keusahanan. Kita menawarkan 29 program prasiswazah ditawarkan oleh 9 fakulti di UMK, dan program ini adalah program-program yang relevan, yang semasa dan mempunyai credibility employability yang tinggi. Jadi di UMK ini kita menggarap potensi pelajar untuk menjadi warga yang berjaya di masa akan datang, dan program Road to UMK ini kita jalankan selama 2 bulan, pada bulan Februari dan pada bulan Mac, dan ia melibatkan kesemua fakulti di UMK lah. Jadi ibu bapa dan pelajar-pelajar diharap supaya dapat mengikuti program ini secara maya. Dan akhir kata, marilah kita mendengar penerangan dari fakulti berkenaan program pengajian mereka, dan kami warga UMK mengalu-alukan anda semua bagi menjadi sebahagian dari keluarga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua viewers yang bersama kami di program Road to UMK yang didatangkan khusus untuk penonton, terutamanya pelajar-pelajar yang akan mendapat maklumat terkini tentang program-program yang ditawarkan di UMK. Okey, program Road to UMK ini akan berlangsung selama 2 bulan. Telah bermula dari Februari sehingga Mac, dan kita akan berkongsi dengan para penonton tentang program-program yang ditawarkan di 9 fakulti di UMK, terdiri daripada 29 program sarjana muda, 1 program asasi dan 1 program persediaan praijazah. Jadi kita berharap program Road to UMK ini akan memberi maklumat terkini kepada pelajar-pelajar yang sedang mengisi permohonan di UMK di UPU online, dan menjadikan UMK ini sebagai pilihan utama anda. Okey, akhir kata, marilah kita mendengar penerangan daripada fakulti berkenaan tentang program yang ditawarkan, dan kami warga UMK mengalu-alukan anda semua bagi menjadi sebahagian daripada keluarga kami. Hashtag We are UMK Family, hashtag Road to UMK. Sekian, terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada warga Facebook, guru-guru, ibu bapa dan semua pelajar. Salam penggalan dari UMK, universiti yang berteraskan keusahawanan dalam pendidikan, dan semoga semua dalam keadaan sihat dan memelihara diri dengan SOP yang ditetapkan. Dan bagi sesi ini, CD ke-5 program UMK Road Tour, kita akan mengenai dengan lebih lanjut mengenai program-program yang ditawarkan di Fakulti Seni Bina dan Akistik. Dan saya, Ismail Muhammad Ibrahim, pensyarah daripada Fakulti Seni Bina dan Akistik, akan menjadi moderator anda untuk pagi ini. Sebelum saya meneruskan program ini, ingin saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Muhammad Rafi bin Yaakob, iaitu Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, yang sudi memberi penerangan berkenaan program Road to UMK ini. Dan seterusnya, di sini bersama saya dijemput 2 orang panel bagi program pagi ini, juga merupakan pensyarah daripada Fakulti Seni Bina dan Akistik, iaitu yang pertamanya Encik Muhammad Hafiz Karami bin Muhammad Zain, Ketua Jabatan Sains Seni Bina, dan di sebelahnya Dr. Nordiana binti Mustafa yang merupakan Ketua Jabatan Seni Bina Dalaman. Dan apa khabar Encik Hafiz dan Dr. Dana? Alhamdulillah. Alright. Baiklah, untuk sesi program ini, kami akan bersama dengan anda selama lebih kurang 1 jam untuk berkongsi mengenai program pengajian yang ditawarkan di Fakulti Seni dan Akistik ini, dan kita juga telah menjemput alumni FSI untuk berkongsi pengalaman mereka. Dan untuk pengetahuan anda, Universiti Malaysia Kelantan ini mempunyai 3 kampus, iaitu di Bachok, Pengkalan Cepa dan juga Jeli. Dan bagi Fakulti Seni Bina Akistik ini, ianya terletak di kampus Bachok. Dan baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan program pengajian di Fakulti FSI pada hari ini, marilah kita saksikan tayangan video FSI bagi mengenali sikit banyak tentang fakulti ini. Baiklah. Human life is inevitable in the broader sense of architecture and human settlement.
As long as human beings exist, architecture and acoustic also need to live in line with the advancement of technology and Industrial Revolution 4.0. Architecture and acoustic does not only involve the static object and physically built up area. However, it is a process, a system that evolved from the various fields such as geography, topography, and populations technologies, built up environment and successive social, political, and cultural. Faculty of Architecture and Acoustic was established on the 1st August 2016. Nowadays, this faculty is offering 3 professional programs which are Bachelor of Science in Architecture with Honours, Bachelor of Interior Architecture with Honours, and Bachelor of Landscape Architecture with Honours. Our lecturers are very active in doing research in various fields, especially related to technology and heritage architecture. We offer postgraduate program in architecture and built environment. We hope that we will become a hub center to the heritage architecture study, mainly in the East Coast region. We want to develop our graduates with critical thinking skills in response to environmental issues. So we foster positive attitudes here about environmental stewardship and historic preservation towards the end of high-quality built environment and responsive to the various needs of different people. Faculty of Architecture and Acoustic offers Bachelor of Science in Architecture with Honours, and so far is the only one in the Malaysia East Coast region. This program is to provide graduates with a profound knowledge, variety of skill, posts, critical thinking, creative and innovative in the field of architecture, and interdisciplinary contextual understanding, entrepreneurships and professionalism, which contributes to the field of built environment. The program also aims to equip graduates with the skills and knowledge to practice architecture, including an understanding of the technology, professional context, culture and architecture in which skill can be used in creative and comprehensive in providing the graduates to continue to the higher level in the field of architecture. Bachelor of Interior Architecture with Honours at Faculty of Architecture and Acoustics is a 4-year program, and this program provides graduates with a profound knowledge, skills, diverse critical thinking skills, creativity and innovation in the field of interior architecture. This program also aims to equip students with the skills to practice interior architecture and understanding of the technology, professional context, and culture. Our students have actively involved in academic visits, corporate service responsibility (CSR), mobility program, and competition. In Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Acoustic UMK, we offer professional degree program, which is degree of Landscape Architecture with Honours. These programs aim to provide graduates with comprehensive knowledge, skills, critical thinking skills, and other various skills. Other than that, we enhance students' creativity and innovation in field of landscape architecture and interdisciplinary contextual understandings, entrepreneurships, and professionalism, which will contribute in the area of the built environment. The main purpose of this faculty is actually to produce students with built environment capabilities with integration of entrepreneurial skills. Even we are considered as the youngest faculty in UMK, we still have a big dream, which is to be famous in built environment related faculty by year 2030. Baiklah, daripada tayangan video Fakulti Seni Bina Akustik tadi, harapnya ianya dapat memberi penonton sedikit sebanyak informasi mengenai fakulti ini.
Dan sebelum kita memulakan sesi bersama panel pada pagi ini, ingin saya maklumkan kita juga telah menyediakan kuis berkenaan UMK dan fakulti untuk anda sebagai penonton, dan hadiah istimewa disediakan kepada pemenang. Dan selain itu, para penonton juga diharapkan untuk memberikan jawapan untuk kaji selidik yang telah disediakan UMK berkenaan program ini. Dan saya akan memberikan cara menjawab kuis itu. So, cara menjawab kuis tu, anda hanya perlu letakkan jawapan di ruangan komen, dan peserta perlu meletakkan nombor soalan dan masukkan jawapan anda, dan kemudian disertakan hashtag #WeAreUMKFamily dan hashtag #RoadToUMK. Dan seperti yang boleh dilihat di bawah ini, so contoh jawapan tu macam saya cakap tadi, dia masukkan nombor soalan, kuis 1 contohnya, kemudian jawapan contohnya bola, dan disertakan dengan #WeAreUMKFamily dan hashtag #RoadToUMK. Jadi hashtag tu penting ya. Alright, okay. Dan tanpa melengahkan masa lagi, ingin saya menjemput Encik Muhammad Hafiz Karami bin Muhammad Zain untuk menerangkan lebih lanjut mengenai program Sarjana Muda Sains Seni Bina di Fakulti Seni Bina Akistik ini. Dipersilakan, Encik Hafiz. Okay. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Ismi, rakan seperjuangan saya, Dr. Diana, Ketua Jabatan Seni Bina Dalaman, para penonton Facebook Live, dan juga para calon-calon pelajar kita lah. Okey, baik, saya akan mulakan dengan pengenalan kepada fakulti dulu secara sedikit sebanyak. Okay. Fakulti Seni Bina dan Akistik ataupun dalam singkatannya dipanggil sebagai FSE adalah merupakan fakulti yang ketujuh yang ditubuhkan di UMK. Okay. Sedikit latar belakang tentang Fakulti Seni Bina dan Akistik. Fakulti ini diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada 1 Jun 2016 dan mula ditubuhkan di UMK atau beroperasi pada 1 Ogos 2016. Jadi fakulti ini baru sahaja ditubuhkan, dan setakat ini kita ada satu batch yang graduate. Baik. Ini adalah visi fakulti FSE, iaitu peneraju pembangunan model insan dengan ciri keusahaan berteraskan alam bina yang mapan untuk kesejahteraan sejagat. Okay. Jadi kita fokus kepada alam bina, tetapi ada integration dengan keusahawanan. Baik. Dan misi FSC pula untuk menghasilkan tenaga profesional dengan ciri keusahawanan dalam menerajui warisan dan alam bina tropika yang mapan. Ini adalah fokus kita lah. Okay. Dan ini adalah objektif fakulti, itu melahirkan tenaga profesional yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang akistik berteraskan alam bina. Jadi fakulti ini adalah fakulti yang menawarkan program-program yang boleh dikatakan profesional lah. Okay. Dan kita harapkan supaya graduate ini boleh, insyaAllah, kebanyakan yang akan bekerja sebagai profesional dalam bidang seni bina ataupun alam bina. Seterusnya adalah menyediakan pusat rujukan bidang akistik yang berfokuskan warisan dan alam bina. Seterusnya menyediakan perkhidmatan perundingan dengan kerjasama industri bagi menjamin kelangsungan penyelidikan dan inovasi untuk pendidikan sepanjang hayat dan sumbangan kepada masyarakat. Jadi kita bukan sahaja sebagai pemberi pendidikan, tetapi kita juga menjalinkan hubungan ataupun perundingan yang berbayar ataupun tidak berbayar kepada pihak industri, kepada pihak-pihak yang NGO dan sebagainya, supaya itu fakulti ini boleh contribute kepada masyarakat di Kelantan khususnya dan juga di Malaysia amnya. Baik. Seterusnya adalah menerapkan dan mengamalkan ciri-ciri keusahawanan melalui kepimpinan yang efektif dan pengurusan bersistematik. Jadi inilah kita punya keistimewaan ya. Beza kita Fakulti Seni Bina ini berbanding dengan universiti lain adalah kita mempunyai nilai keusahawanan ataupun kita mempunyai niche keusahawanan yang akan dipelajari oleh pelajar. Baik. Jadi ini adalah carta organisasi secara umum ya, berkenaan dengan Fakulti FSE. Kita diterajui oleh dekan iaitu Profesor Madya SR Dr. Shadi bin Abdullah.
Dan dibantu oleh Timbalan Dekan Akademik dan Pembangunan Pelajar, iaitu Dr. Wan Azlina binti Wan Ismail. Timbalan Dekan Penyelidikan Inovasi dan Pasca Siswazah Profesor Madya Dr. Muhammad Rusdi bin Muhammad Nasir, dan juga dibantu oleh penolong pendaftar Muhammad Salmi Syazwani binti Abdul Kadir. Dan di bawahnya di bawah Timbalan Dekan Akademik, kita mempunyai 3 jabatan yang diterajui oleh 3 ketua jabatan, iaitu Ketua Jabatan Sains Seni Bina, iaitu saya sendiri Muhammad Hafiz Karami Muhammad Zain. Ketua Jabatan Seni Bina Dalaman, iaitu Dr. Nordiana binti Mustafa, dan Ketua Jabatan Seni Bina Landscape, iaitu Dr. Wan Saiful Nizam bin Wan Muhammad. Dan kita juga dibantu oleh penyelaras-penyelaras seperti Pasca Siswazah, penyelaras pendidikan, penyelaras keusahawanan dan penerbitan. Okey. Carta organisasi ini ditubuhkan untuk supaya fakulti ini mempunyai perancangan yang teliti untuk kita mencapai visi dan misi yang kita telah tetapkan. Ini adalah sedikit gambaran terkait dengan bilanganlah sumber manusia, itu berapa kaki tangan kita yang kita ada. Kita setakat ini kita adalah fakulti yang baru, dan kebanyakan staf-stafnya adalah staf yang muda dan bertenaga. Okey, dan kita mempunyai staf akademik sebanyak 28 orang, tapi yang terkini kita dah update sehingga 32 orang ada pensyarah baru yang melaporkan diri, dan staf pentadbiran adalah seramai 7 orang. Jumlah keseluruhan adalah sekitar 35 staf kita. Ini adalah kita punya staf akademik di FSC. Kita mempunyai seorang profesor, 3 orang profesor madya, 7 pensyarah kanan dan 10 orang pensyarah DS45, dan keseluruhannya adalah 21 orang ditambah dengan status pensyarah yang mempunyai status kontrak, dan ini menjadikan fakulti kita mempunyai lebih kurang 28 orang staf akademik. Ini pula adalah kekuatan untuk staf pentadbiran kita untuk memastikan pentadbiran di fakulti kita berjalan dengan lancar. Okey. Alright. Okey. Ini adalah jadual yang menunjukkan nisbah pelajar kepada staf akademik. Apa signifikannya ataupun kepentingannya saya menunjukkan bilangan ini adalah nak menunjukkan bahawasanya bilangan pensyarah dengan pelajar adalah mencukupi di FSE. Maksudnya 1 nisbah 12 itu adalah dikira nisbah yang sesuai ataupun nisbah yang baiklah untuk pengajaran dan pembelajaran di sebuah fakulti. Okey. Kita menawarkan 3 program pasca siswazah di FSE dan 1 program pasca siswazah. Ya. Dan keseluruhan program ini adalah untuk pasca siswazah ini adalah diselia ataupun dipantau oleh badan-badan profesional masing-masing. Okey, ijazah yang pertama adalah ijazah Sains Sarjana Muda Sains Seni Bina ataupun dalam dipanggil juga LAM 4 bahagian 1, dipantau ataupun diberikan akreditasi oleh Lembaga Arkitek Malaysia. Okey. Seterusnya adalah ijazah Sarjana Muda Seni Dalaman. Okey. Juga dipantau oleh Lembaga Arkitek Malaysia. Dan seterusnya adalah ijazah Sarjana Muda Seni Bina Lanskap. Ini dipantau oleh Badan Profesional Lembaga Institut Lembaga Landscape Malaysia. Okey. Dan kita mempunyai 1 program pasca siswazah, iaitu sarjana ataupun doktor falsafah seni ataupun dalam secara pengkhususannya adalah dalam bidang sejarah dan teori seni bina. Baik, saya teruskan kepada kriteria pengambilan pelajar. Ini adalah penting untuk bakal-bakal pelajar untuk mengambil tahu. Jadi kriteria pengambilan pelajar ini dia sama untuk semua program, tapi ini adalah khusus untuk fakulti inilah. Daripada calon STPM, okey,
calon adalah mendapatkan minimum PNGK 2.0. Itu seterusnya adalah untuk mendapat sekurang-kurangnya grade C pada peringkat STPM dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am. Okey. Maksudnya kena ada 3 kursus ataupun subjek yang dapat C. Seterusnya mendapat sekurang-kurangnya C dalam peringkat SPM dalam salah satu daripada mata pelajaran berikut, iaitu sama ada Mathematics, Sains, Fizik, Kimia, Biologi, Sains tambahan, pendidikan seni visual dan juga lukisan kejuruteraan. Jadi jika mana-mana kursus ini mendapat grade C dan ke atas, maka anda layak untuk memohon untuk ke Fakulti Seni Bina dan Akistik. Seterusnya adalah mendapat sekurang-kurangnya tahap 2 ataupun band 2 dalam MUET, Malaysian University English Test, ataupun equivalent yang lain lah. IELTS pun kita boleh terima. Dan ini adalah khusus untuk fakulti kita. Kita mempunyai temuduga, lulus temuduga. Temuduga itu dalam bentuk ujian lukisan dan juga temuduga secara lisan. Seterusnya adalah calon yang di senarai pendek akan menjadi ujian lukisan dan juga ujian buta warna. Seterusnya ini pula adalah kriteria pengambilan pelajar daripada matrikulasi. Sekurangnya mendapat PNGK 2.0, mendapat sekurang-kurangnya grade C pada peringkat SPM dalam salah satu mata pelajaran berikut. Okey, dia sama juga dengan yang tadi. Jika mendapat mana-mana C ke atas untuk salah satu mata pelajaran berikut, maka anda semua layak untuk memohon ke Fakulti Seni Bina dan Akistik untuk mana-mana program. Seterusnya mendapat sekurang-kurangnya tahap 2, band 2 dalam MUET dan lulus semoga sama saja. Right? Baik, seterusnya adalah untuk calon yang berkelulusan STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, mendapat sekurang-kurangnya pangkat jayid, dan di bawahnya sama seperti syarat matrikulasi, iaitu mendapat sekurang-kurangnya grade C di peringkat SPM dalam salah satu mata pelajaran berikut, iaitu matematik, biologi, seperti yang tertera dalam skrin lah. Okay. Dan juga band dan lulus temuga adalah syarat yang sama. Last sekali, ini lain sikit, iaitu pelajar diploma. Lepasan diploma perlu mendapat PNGK minimum sebanyak 2.0. Okey. Mempunyai kelayakan diploma dalam kemahiran diploma kemahiran Malaysia, diploma lanjutan kemahiran Malaysia, ataupun diploma vocational Malaysia dalam bidang seni bina dalaman, seni bina lanskap, seni reka bentuk, kejuruteraan dan lain-lain yang berkaitan dengan jurusan alam bina, sains, seni atau memiliki kelulusan yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diperlakukan oleh Senat UMK. Okey. Dan seterusnya calon hendaklah mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam salah satu mata pelajaran berikut, iaitu matematik, biologi, sains tambahan, fizik, pendidikan seni, visual, kimia, lukisan kejuruteraan, dan syarat MUET dan perlu juga lulus temuduga lisan dan ujian melukis. Okey. Dan istimewa untuk calon diploma, kita buka untuk pengecualian kredit. Maksudnya mana-mana kursus yang telah diambil di peringkat diploma dan setara dengan kursus UMK, maka kita boleh, anda semua calon boleh memohon untuk pengecualian. Maksudnya tak perlu lagi ambil di UMK. So boleh fokus untuk kursus-kursus yang belum diambil di peringkat diploma. Ini adalah kelebihan untuk pelajar lepasan diploma. Baik, ini sedikit sebanyak tentang keadaan terkini ataupun enrolment pelajar. Kita sekarang ini mempunyai 295 pelajar pasca siswazah, iaitu 111 pelajar sains seni bina, 106 pelajar seni bina dalaman dan 78 seni bina landscape. Okey.
Dan nombor domain ini dalam trend menaik, maksudnya pelajar semakin setiap tahun pengambilan kita semakin bertambah. Okey, menunjukkan bahawasanya kita ni laris di pasaran. Okey, seterusnya adalah kita mempunyai pasca siswazah juga, iaitu 3 orang pelajar PhD dan 3 orang pelajar master ataupun sarjana. Alright. Okey, dan ini adalah kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang terdapat di FSE, iaitu ini adalah ruang yang utamalah. Pembelajaran adalah studio. Ini bukan studio band apa dan sebagainya. Ini adalah studio seni bina, iaitu tempat untuk buat drawing architecture, drafting and so on. Okey. Dan kita mempunyai galeri yang mana kita mempamerkan kerja-kerja terbaik student untuk dipamerkan kepada orang awam dan juga pelajar-pelajar baru yang nak tengok macam mana hasil yang dihasilkan oleh kerja-kerja yang dihasilkan oleh senior-senior mereka. Okey. Dan kita juga mempunyai pusat sumber kita sendiri, okey, yang mempunyai buku-buku ataupun rujukan yang berkaitan dengan bidang-bidang seni bina lanskap dan seni bina dalaman. Okey, itu saja untuk Fakulti Seni Bina dan Akistik secara umum. Jadi saya akan teruskan kepada program penerangan berkenaan program Sarjana Muda Sains Seni Bina. Okey. Jadi program ijazah Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan kepujian ataupun equivalent kepada LAM bahagian 1 UMK bermula pada September 2016 di bawah Jabatan Sains Seni Bina Fakulti Seni Bina dan Akistik Universiti Malaysia Kelantan. Okey. Tempoh pengajian yang ditawarkan oleh program ini adalah 3 tahun setengah ya, dan menekankan kepada aspek seni bina tropikal, mapan dan warisan. Jadi program ini telah pun mendapat akreditasi daripada Lembaga Arkitek Malaysia. Ini bermakna graduan yang dilahirkan oleh program Sains Seni Bina ini layak untuk menjadi pembantu arkitek, dan juga dia juga layak untuk menyambung pengajian ke bahagian kedua. Untuk menjadi seorang profesional arkitek itu perlu pergi ke bahagian kedua, iaitu pada peringkat sarjana seni bina di mana-mana universiti di Malaysia ataupun luar negara. Okey. Seterusnya adalah program ini. Setakat ini program ini adalah yang pertama ya, tidak ada program seni bina yang lain di Pantai Timur ini. Setakat ini kita yang pertama. Jadi ini peluang kepada pelajar-pelajar ataupun calon pelajar yang berada di Pantai Timur untuk sama-sama kita datang ke UMK untuk belajar menjadi profesional seni bina. Okey. Baik, ini adalah staf akademik di Jabatan Seni Bina. Jadi kita mempunyai lebih kurang 11 orang tenaga pengajar yang diterajui ahli saya, dan juga pensyarah-pensyarah muda yang lain. Kita ada Puan Yasmin, Dr. Siti Aisyah, Dr. Nur Hafizah, Dr. Najah. Kita ada seorang arkitek profesional, itu arkitek Azli bin Abdullah. Khususnya Encik Nuzul Hakimi, Puan Juliza, Encik Abdul Hafiz, Puan Nik Nurul Hana, dan juga Encik Rizal, Muhammad Rizal. Okey. Dan kita juga mempunyai seorang Profesor Ejang, okey, yang sentiasa menasihati kita, iaitu arkitek Profesor Ejang, arkitek Haji Haji Mustafa bin Muhammad Saleh, yang merupakan Principal Director di aliran Cipta Arkitek, dan juga sekarang ini pengurusi Majlis Akreditasi dan Pendidikan Seni Bina MAPS, Lembaga Arkitek Malaysia. Jadi kita mempunyai penasihat yang berkaliber dan yang pakar dalam bidangnya. Ini adalah secara ringkas syarat kemasukan yang telah saya terangkan tadi. Okey, dan syarat-syarat ini boleh dilihat secara lanjut dalam kita punya Facebook
dan juga kita punya website website fai.umk.edu.my. Baik. Okey, ini adalah matlamat program. Matlamat program ini bermatlamat untuk menyediakan graduan dengan ilmu berpengetahuan yang mendalam, berkemahiran pelbagai, memiliki pemikiran kritis, kreatif dan inovatif dalam bidang seni bina serta antara disiplin, pemahaman kontekstual, keusahawanan dan profesionalisme yang akan menyumbang kepada bidang seni bina. Program ini juga bertujuan untuk melengkapkan graduan dengan kemahiran dan pengetahuan untuk mengamalkan seni bina termasuk pemahaman tentang teknologi, konteks, profesional, budaya dan seni bina di mana kemahiran boleh digunakan dengan cara yang kreatif dan komprehensif serta dalam melengkapkan graduan untuk meneruskan pengajian ke tahap yang lebih tinggi dalam bidang seni bina. Jadi graduan yang dihasilkan ni mempunyai peluang pekerjaan untuk bekerja sebagai pembantu arkitek, pereka 3D model, dan juga boleh bekerja di peringkat agensi swasta dan kerajaan yang berkaitan dengan seni bina. Ini adalah objektif pendidikan program. Okey, kita ada 8 semuanya. Pertama sekali ada berpengetahuan dan berkemahiran secara teknikal dalam bidang seni bina ataupun architecture, memenuhi keperluan kelayakan LAM bahagian 1 dan setaraf selari dengan keperluan industri. Seterusnya itu mempunyai kemahiran komunikasi dan kepimpinan dalam organisasi yang bersedia menghadapi risiko dan cabaran di alam pekerjaan. Ini penting untuk bakal-bakal arkitek ataupun pembantu arkitek yang kita pelajar penting perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi untuk menyampaikan idea kepada klien dan sebagainya. Okey, seterusnya berupaya menyelesaikan permasalahan berkaitan seni bina secara inovatif, kreatif dan profesional melalui pendekatan lestari yang memenuhi tanggungjawab sosial. Okey, seterusnya mampu menunjukkan kemahiran keusahawanan dan mengiktiraf keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan kerjaya. Okey, jadi ini kita punya niche iaitu keusahawanan di UMK. Maksudnya student bukan sahaja belajar tentang seni bina tetapi juga belajar tentang keusahawanan yang akan dipelajari dalam kursus-kursus wajib di UMK. Okey. Seterusnya adalah bekerja dalam satu pasukan dan mengambil bahagian dalam proses reka bentuk dan proses pembangunan yang mampu berkomunikasi dengan berkesan secara grafik, penulisan dan lisan, menunjukkan kreativiti, inovasi dan imajinasi dan menterjemahkan dalam menjadi satu penyelesaian membentuk seni bina yang inovatif. Okey, ini penyelesaian kemahiran penyelesaian masalah. Ini penting sebab bila dalam industri seni bina ataupun arkitek perlukan profesional yang mampu menyelesaikan masalah dalam masa yang singkat. Okey, seterusnya adalah menyedari dan keperluan dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat serta pembangunan profesional. Dan akhir sekali adalah bermotivasi tinggi dan meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam pembangunan profesionalisme, seni bina dan lain-lain. Baik, ini adalah secara umum maklumat program. Okey. Itu adalah nama program kita, Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian, ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah Bachelor of Science in Architecture with Honours. Jadi ini adalah LAM, panggil sebagai LAM bahagian 1. Okey. Bila lulus LAM bahagian 1 maka layak untuk ke peringkat seterusnya iaitu LAM bahagian 2 iaitu Sarjana Seni Bina ataupun Master Seni Bina, Master of Architecture. Okey. Setakat ini kita belum lagi menawarkan program sarjana seni bina ataupun Part 2 ataupun Master of Architecture di UMK, tapi kita dalam perancangan untuk proses untuk menawarkan program ini dalam masa setahun ataupun 2 tahun yang terdekat ini. Okey, kita mempunyai 135 kredit, okey, dan bahasa pengantar yang kita dalam pembelajaran kita adalah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.
Tetapi kebanyakan nota ataupun istilah-istilah digunakan itu banyak dalam bahasa Inggeris. Sebab dalam bidang architecture ni banyak istilah-istilahnya dia lebih banyak dalam bahasa Inggeris. Dan kita punya kaedah penyampaian adalah secara konvensional. Walau bagaimanapun dalam 2 semester ini kita disebabkan oleh COVID-19 kita menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran secara hybrid. Maksudnya ada pelajar yang berjumpa face to face dalam SOP yang ketat dan juga ada yang sesi yang kita laksanakan secara atas talian. Okey. Dan ini adalah bilangan minggu dalam satu semester. Kita mempunyai 7 semester panjang dan juga 2 semester pendek. Untuk semester panjang kita ada 19 minggu dan untuk semester pendek kita ada 8. Jadi jumlah semua adalah 3 tahun dan 3 tahun setengah. Ini adalah struktur kurikulum yang akan diambil oleh pelajar bila mengambil program ini. Okey. Yang kelabu itu adalah yang kursus wajib dan yang mempunyai warna itu adalah kursus-kursus seni bina. Okey. Yang warna kelabu adalah kursus wajib universiti, yang purple pula adalah kursus-kursus wajib keusahawanan universiti. Jadi ini kursus-kursus yang akan ditawarkan pada tahun 2 ya. Okey. Dan selain daripada studio dan teknologi dan juga sejarah, kita mempunyai kursus yang istimewa juga adalah iaitu kursus kajian warisan kesenibinaan, di mana pelajar akan mengukur bangunan warisan di sekitar Malaysia dan juga ada yang telah pun pergi mengukur di luar negara, iaitu di Bandung. Jadi ini peluang untuk pelajar untuk menimba pengalaman, boleh berjalan ke luar negara dan dalam negara di sekitar Malaysia untuk mengenal warisan-warisan seni bina yang terdapat di Malaysia. Okey. Dan last sekali semester 7 ini adalah pelajar akan berada di industri lah untuk latihan industri. Baik. Dan ini sedikit sebanyak tentang pembelajaran studio. Jadi pelajar studio adalah pelajaran teras untuk student ataupun pelajar seni bina. Dia lebih kepada guided self learning atau peer learning. Okey. Jadi dalam studio ini student akan buat drawing, buat design, lebih kepada two-way interaction antara pelajar dengan pensyarah. Maksudnya pelajar akan berjumpa dengan pensyarah itu secara one to one ataupun kalau ada group, assignment group dia akan jumpa secara group. Tetapi markah yang paling banyak adalah dalam assignment ataupun projek individu, yang mana pelajar akan menunjukkan design itu kepada pensyarah secara personal. Jadi ini keunikan kita, maksudnya dapat sentuhan face to face ataupun one to one kepada pelajar, pensyarah kepada pelajar itu secara bersemuka, secara individu. Okey, dan selain itu pelajar akan melaksanakan proses-proses sketches, drawing and models. Dan kita mempunyai visit dan case study visit. Kita akan ada banyak, setiap semester kita akan ada visit. Jadi ini kelebihan belajar di program seni bina. Kita akan banyak berjalan ya. Dan kritik session ni maksudnya student akan membentangkan design tu kepada pensyarah, dan juga kita jemput industri ataupun orang-orang industri luar untuk melihat sama hasil kerja pelajar itu akan dikritik. So hasil kerja pelajar itu akan dikritik oleh profesional yang kita jemput dari industri untuk memastikan kualiti student kita ini atau hasil kerja seni bina itu adalah relevan dengan industri. Dan dia akan ada presentation, okay, internal portfolio reviews dan juga external portfolio reviews. Di akhir semester akan ada portfolio reviews ni lebih kepada pameran lah, akan dinilai balik secara keseluruhan kerja pelajar itu balik. Jadi ini adalah sikit sebanyak tentang pembelajaran studio atau pembelajaran studio ni yang paling banyak student akan ambil
Itu ni setiap semester ni 6 kredit hour bersamaan dengan 12 jam kredit. Okey. Seterusnya adalah pembelajaran studio. Ini gambaran ya macam mana pembelajaran studio ni berlaku. Jadi ni sangat dia tak sama macam kat sekolah dah. Okey, dan dia lain daripada pembelajaran macam program-program yang macam sastra, macam sains, pure science. Kita banyak presentation, kita banyak model making, kita banyak lukisan. Jadi pembelajaran tu jadi fun jadi menarik dan tak boring. So at the end of this semester, kita pelajar akan dapat melihat hasilnya sendiri. Dia akan gembira melihat hasilnya jadi atau maksudnya hasil itu menjadilah. Okey. Ini internal, maksudnya pelajar selepas pada final presentation tu pelajar akan dilihat kembali, akan buat persembahan ataupun pameran untuk dilihat oleh pensyarah lain selain daripada pensyarah yang mengajarnya. Okey. Dan external portfolio review adalah kita panggil panel daripada luar yang daripada universiti lain dan juga daripada industri untuk melihat atau bagi komen kepada kerja-kerja hasil kerja pelajar-pelajar. Jadi untuk memastikan kualiti pelajar kita ini itu relevan di industri. Dan bakal pelajar akan berpeluang untuk menyertai pelbagai pertandingan ataupun aktiviti di peringkat kebangsaan. Yang paling besar untuk pelajar arkitektur, kita ada PAM. PAM ni Pertubuhan Arkitek Malaysia Annual Architecture Workshop yang akan mengumpulkan seluruh pelajar-pelajar seni bina di Malaysia dalam satu camp, dan akan ada pertandingan, aktiviti, seminar and so on. Dan juga Annual Architecture Student Exhibition. Ini student kita ataupun pelajar kita telah berjaya mendapat tempat kedua dalam pertandingan pada 2019. Jadi pelajar UMK ni adalah pelajar yang bukan calang-calang ya untuk datang ke sini, juga dapat tempat kedua di peringkat kebangsaan ni. Dan ini adalah program mobiliti dan lukisan Turku di Bandung, Indonesia. Jadi siapa yang nak jalan jauh, nak ada peluang untuk menggembara ke luar negeri, bolehlah menyertai program kami di sinilah, Fakulti Seni Bina Akistik. Ini adalah warga Jabatan Seminar, semuanya muda-muda dan bertenaga. Okey. Jadi itu saja untuk penerangan berkenaan program Sarjana Muda Sains Seni Bina. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator kita, Cik Ismi. Baiklah, terima kasih banyak untuk penerangan yang sangat informatif. Dan kini ingin saya menjemput Dr. Dana Meti Mustafa untuk menerangkan lebih lanjut tentang Sarjana Muda Seni Bina Dalaman dan juga Sarjana Muda Seni Bina Landscape. Dipersilakan Dr. Dana. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita hari ini, iaitu Cik Ismi Luqman Hamadi, dan juga rakan sekerja, rakan sejawat lah, Encik Hafiz yang saya telah memberi penerangan yang sangat terperinci lah mengenai fakulti dan juga program seni bina, sains seni bina. Okay, yang mana sesetengah maklumat tu adalah samalah untuk ketiga-tiga program lah, program prasiswazah di FSC, Fakulti Seni Bina dan FSC. Okey, jadi saya akan meneruskan sesi ini dengan memberi penerangan mengenai dua program, iaitu program Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Dalaman dengan Kepujian, dan juga saya mewakili Ketua Jabatan Seni Bina Landscape juga akan menerangkan sebersedikit mengenai program Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Landscape dengan Kepujian. Okey, untuk program Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Dalaman dengan Kepujian, jadi untuk tempoh pengajian bagi program Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Dalaman dengan Kepujian adalah selama 4 tahun bersamaan dengan 8 semester. Okay, dan setakat ini sama seperti program Sains Seni Bina, program ini juga merupakan satu-satunya lah, yang pertama dan satu-satunya program yang terdapat di pantai timur Malaysia. Okay, seterusnya
Program ini bertujuan melahirkan graduan dengan ilmu dan kemahiran yang pelbagai dalam bidang seni bina dalaman dan juga antara disiplin lah. Jadi bezanya adalah kalau program sains seni bina ni dia berfokus kepada luaran lah, seni bina luaran. Jadi seni bina dalaman ni dia berfokus kepada dalaman lah. Okey. Jadi fokus program adalah kepada reka bentuk dan juga persekitaran dalaman ruang lah. Okey, ruang dalam bangunan yang menekankan aspek reka bentuk, teknologi, sosial, budaya dan keusahawanan. Jadi program ini sama seperti program sains seni bina yang telah diterangkan oleh Cik Hafiz, adalah di bawah pemantauan dan pengiktirafan Lembaga Arkitek Malaysia lah, badan profesional yang menjaga kedua-dua program di bawah fakulti. Okey, seterusnya kita lihat kepada maklumat program. Okey, jadi nama anugerah adalah inilah dalam bahasa Melayunya Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Dalaman dengan Kepujian, dan Englishnya Bachelor of Interior Architecture with Honours. Okey, kaedah penyampaian sama juga seperti program sains seni bina. Kita ada kuliah, tutorial, studio, kerja lapangan, seminar, latihan industri, lawatan akademik dan tugasan. Tapi berfokusnya adalah kepada studio lah. Kita studio base. Dia sama je. Ketiga-tiga program di FSC ini dia studio base. Studio base seperti yang Cik Hafiz dah terang tadi, maknanya dia akan involve critic session, student buat model. So itulah, tu maksud dia studio base lah. Okey. Dan kaedah pengajian untuk program seni bina dalaman adalah sepenuh masa lah. Sepenuh masa. 4 tahun, 8 semester, sepenuh masa. Okey, seterusnya kita lihat kepada struktur kurikulum. Jadi saya tak akan terangkan secara detail. Jadi adik-adik dan calon boleh lihat secara lebih lanjut dalam website kita lah, laman web FSE yang Cik Hafiz pun dah maklum tadi. Okey, jadi untuk kredit, jumlah kredit untuk program seni bina dalaman adalah 135 kredit yang cover semualah 4 tahun, 8 semester. Jadi semua subjek ni dia melingkupi 5 kluster utama yang juga selari dengan objektif pendidikan program lah, iaitu kluster reka bentuk yang studio base tadi, kluster teknologi dan persekitaran, kluster konteks budaya, kluster praktis profesional dan juga kluster komunikasi. So kita ada subjek-subjek ni yang dah fall lah, dia masuk dalam kelima-lima kluster utama ni yang juga selari dengan objektif pendidikan program lah. Okey. Yang ni boleh lihat dengan lebih lanjut subjek-subjek yang ditawarkan untuk program ni dalam laman web lah, laman web FSE. Okey, seterusnya adalah prospek kerjaya. Jadi kerjaya utama yang graduan program ini boleh ceburi lepas tamat pengajian adalah pereka bentuk dalaman lah. Ini kerjaya utama. Okey. So scope of work, skop kerja sebagai pereka bentuk dalaman ni adalah untuk mereka bentuk ruang dalaman yang memenuhi keperluan klien. Okey, dia ada klien lah kan. Okey, untuk kita design ni kita ada klien. And then yang selesa, berfungsi dengan baik dan mempunyai nilai estetik lah, kan? Estetik dia function dan juga cantik lah, okey. Secara ringkasnya, yang melibatkan pelbagai jenis projek lah, antaranya perumahan, institusi, komersial dan lain-lain lah, okey. Maknanya kerjaya tu bukan, tadi tu kerjaya utama lah. Okey, selain kerjaya utama tadi, jadi selepas tamat pengajian, graduan juga boleh menceburi kerjaya sebagai pereka bentuk perabot, furniture designer lah. Okey, perunding pencahayaan, perunding warna dan bahan kemasan, penyelia tapak, pereka set dan juga kontraktor. Namun dia tak limit dekat sini, okey. Tidak terhad kepada apa yang tertulis ni lah. Jadi boleh ada banyak lagi lah prospek kerjaya lah. Okey, selain itu, graduan juga boleh menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lah selepas tamat pengajian bagi ketiga-tiga program lah sebenarnya, okey. Alright, seterusnya kita lihat kepada kemudahan pembelajaran. So sebenarnya ni samalah. Ini kemudahan yang yang ada di fakulti kita. Jadi secara asasnya kemudahan tu untuk ketiga-tiga program lah. Program seni bina dalaman dan juga landscape lah, landscape. Okey, so yang ni tadi pun Cik Hafiz dah tunjuk. Okey, so basically kita ada studio, kita ada galeri,
Okey, seterusnya saya akan pergi kepada program lah, program dan aktiviti yang program seni bina dalaman anjurkan dan apa yang pelajar kita sertai dan juga terlibat lah. Jadi sama juga, kita punya basic tu adalah studio base. Jadi setiap semester tu untuk setiap studio kita akan ada lawatan akademik lah, lawatan akademik ke serata Malaysia lah. Okey, jadinya 2 semester lepas kita pembelajaran PMP, pembelajaran ni secara online. Jadi kita ada virtual lah, virtual visit. Okey. Jadinya ni maknanya sebelum PKP, sebelum COVID lah. So kita pergi serata Malaysia lah untuk lawatan akademik bagi setiap studio. Okey. Okey, seterusnya adalah selain pembelajaran teori, studio dan sebagainya, jadi kita involve juga, kita libatkan juga student kita dengan program community. Program community iaitu Corporate Social Responsibility lah, CSR. So ni antara contoh-contoh program yang telah kita terlibat, yang mana melibatkan pensyarah, pelajar dan juga pihak-pihak NGO dan pihak-pihak lain yang terlibat. Jadi antaranya adalah kita ada program makeover Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail 3, Kota Baru Kelantan, dan juga bawah tu kita ada buat makeover di perkampungan pelancongan PCB Kota Baru lah, PCB Resort Kota Baru. Itu antaralah contoh-contoh program komuniti yang kita dah buat. Kita ada juga buat edaran food pack kepada gelandangan. Ni masa site visit kita buat di Georgetown. Okey, seterusnya adalah program mobility, sama seperti program seni bina tadi. Jadi ni antara salah satu program mobility yang mana kita dah buatlah bersama pelajar kita, iaitu program Summer School Placeness 2.0, Enliven the Visual Elements of a City Design, anjuran Institut Teknologi Bandung. Okey, ke Bandung lah. Okey. Alright, seterusnya adalah penilaian panel dalaman dan luaran. Jadi sama juga seperti program seni bina tadi. Jadi setiap semester bila dah tamat presentation semua, jadi kita akan adakan penilaian panel dalaman dan luaran lah, ataupun kita panggil Internal and External Assessment Day ataupun INEX lah singkatannya. Jadi selalunya kita akan ada 2 session lah. Satu panel dalaman, yang mana panel dalaman ni terdiri daripada pensyarah jabatan tu sendirilah. Jabatan dan juga kita ada juga invite daripada cross jabatan lah. Okay, dalam fakulti tu. Dan juga panel luar. Panel luar ni kita akan libatkan panel daripada industri supaya dia bagi input. Maknanya in the real practice tu apa yang maknanya kena relevan lah dengan keperluan industri lah, apa yang pelajar kita hasilkan. Okay, dan juga kita panel ni kita akan ada 2 lah, kita akan invite, kita akan jemput pihak industri dan juga ahli akademik lah daripada universiti awam yang lain, awam dan swasta yang lain lah. Ini antara INEX Day lah yang kita dah buat pada semester lepas. Dan juga kita ada Prof. Adjang lah. Untuk Prof. Adjang kita ada AR Asri, AR Muhammad Asri, Muhammad Saleh, yang mana setiap semester lah kita akan jemput dia untuk bagi talk dan juga untuk menjadi panel penilai lah. Alright, okay, seterusnya adalah bengkel dan syarahan jemputan. Okay, selain student pelajar kita ni dapat input dalam kelas daripada pensyarah jabatan, pensyarah fakulti sahaja. Jadi kita akan invite juga, kita akan jemput juga panel daripada industri dan juga ahli akademik lah daripada universiti swasta dan awam yang lain untuk memberi input lah kepada pelajar kita. Jadi ini antara contoh-contoh aktiviti bengkel dan syarahan jemputan yang kita telah adakan lah pada semester sebelum ni. Jadi ni masa sebelum PKP lah, sebelum COVID. Jadi ni yang program semasa online lah 2 semester yang lepas disebabkan PKP. Jadi semua secara atas talian. Jadi kita buat lecture series secara atas talian lah. Jadi ni 2 siri yang kita dah buat sebelum ni. Jadi kita invite ahli akademik daripada universiti awam yang lain lah. Okay. Alright. Untuk memberi input lah, input tambahan kepada pelajar kita. Okey, saya rasa ini akhir sekali lah untuk program seni bina dalaman. Jadi pelajar kita juga aktif terlibat dengan pertandingan yang dianjurkan lah, terutamanya oleh MIID, Institute of Interior Design Malaysia.
Ni antaranya iaitu nama-nama program tu adalah Student Saturday lah. Dia annually program yang dianjurkan oleh MIID dengan kolaborasi bersama universiti awam dan swasta di seluruh Malaysia lah. Okey, ni antara yang kita dah pelajar kita terlibat sama. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk program seni bina dalaman. Jadi saya akan teruskan dengan program sarjana muda seni bina landscape dengan kepujian. Okey, untuk program seni bina landscape dengan kepujian, masa tempohnya sama, iaitu 4 tahun, merangkumi 8 semester. Penyampaian pun sama, cara penyampaian bagi ketiga-tiga program ni sama. Seperti yang Cik Hafiz tadi dah explain secara detail, sepenuh masa dan 135 kredit lah. Okey, seterusnya kita tengok objektif program. Jadi objektif program landscape ada 4. Jadi yang pertama adalah melahirkan graduan yang berpengetahuan dalam bidang seni bina landscape dan mempunyai kemahiran teknikal, praktikal dan psikomotor. So, teknikal ya, psikomotor tu lebih kepada praktis lah, okay? Berdasarkan pengetahuan yang diperolehi selari dengan keperluan industri. Okey, yang kedua, program landscape ni akan melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran dan kemahiran berkomunikasi dan kepimpinan leadership dalam organisasi dan yang bersedia menghadapi risiko dan cabaran di alam pekerjaan lah. Okey. Yang ketiga adalah melahirkan graduan yang mampu menunjukkan nilai, sikap dan kemahiran dalam penyelesaian masalah lah, problem solving, okay? Dan kemahiran saintifik yang memenuhi tanggungjawab sosial. Okey, yang terakhir sekali, yang nombor 4, melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran keusahawanan, entrepreneur lah. Jadi ketiga-tiga program ni juga akan berfokus kepada entrepreneur selari dengan misi dan matlamat UMK lah. Dan mengiktiraf keperluan pembelajaran sepanjang hayat, long life learning lah. Okey, seterusnya kepada syarat kemasukan. Jadi macam Cik Hafiz tadi sudah dah maklumkan lah, dah terang secara terperinci lah syarat kemasukan untuk semualah, daripada semua STPM, daripada matrikulasi, STAM, diploma. Jadi jadi samalah yang tadi ya. Okey, seterusnya adalah staf di Jabatan Seni Bina Landscape yang diketuai oleh Dr. Wan Saiful Nizam sebagai Ketua Jabatan. Okey. Seterusnya adalah Profesor Adjang untuk program Seni Bina Landscape, iaitu LAR Haji Muhammad Fadilah Muhammad Taib. Okey, ni adjang untuk program Seni Bina Landscape. Seterusnya adalah nilai kredit mengikut komponen ILAM lah. ILAM tu adalah Institute of Landscape Architect Malaysia. Jadi komponen dia ada 5 dan pembahagian kredit hour tu, jam kredit tu adalah seperti yang tertera lah. Okey, 135 kredit, 120 kredit. Pembahagiannya seperti yang tertera lah. Okey, seterusnya adalah kemudahan fizikal, sama juga macam yang tadilah. Jadi saya tak akan terang secara lanjut. Okey, kemudahan fizikal kita berkongsilah kemudahan yang sama. Okey, seterusnya aktiviti dan pertandingan lah yang telah program Seni Bina Landscape terlibat, pensyarah dan juga pelajar lah. Okey, untuk program alam ni sama, program annual program lah. So kalau sains seni bina tadi dia ada yang PAM. Kalau seni bina landscape tadi dia ada MIID, annual punya program. Jadi kalau landscape ni program dia nama alam lah. Okey. So pelajar landscape juga telah memenangi tempat kedua dalam pertandingan stimulasi pokok. Okey, seterusnya adalah Floria Putrajaya, sama ni pun annual. Okey, ni masa tahun 2018. Jadi pelajar landscape pun telah menyertai lah program Floria. Seterusnya Urban Trail Kuala Terengganu. Seterusnya ada lawatan Prof Emeritus LAR Dr. Ismail Zain. Jadi sebelum Prof Adjang yang semasa adalah Prof Adjang untuk program landscape adalah Prof Emeritus LAR Dr. Ismail Zain.
Ya, okay, ini antara lawatan yang telah dijalankan. Okay, ini untuk INEX sama juga seperti program seni bina dan seni bina dalaman. Kita akan ada INEX lah yang tadi tu, penilaian daripada panel dalaman dan juga luaran. Alright, okay. Seterusnya adalah urban vocabs. Okey, seterusnya adalah site visit, sama juga. Untuk program seni bina dalaman dan landscape ni every semester, every studio, setiap studio kita akan bawa kepada lawatan akademik lah. Ini untuk program landscape. Okey, seterusnya adalah ini contoh-contoh site visit lah lawatan akademik. Pelajar dan pensyarah seni bina landscape juga terlibat dengan program CSR, program community lah. Yang tadi makeover ataupun perindahan sekolah kebangsaan Sultan Ismail 3. Alright, seterusnya adalah program aspirasi alam pada tahun 2019 di Bukit Keluang. Ini pun sama, tapi ini adalah pada tahun 2019 bersama INEX bersama Prof. Jang semasa, iaitu LR Muhammad Fadilah. Seterusnya adalah yang tadi tu Alam 2018, ni Alam 2019 lah. Jadi pelajar seni bina landscape telah mendapat tempat kedua, seni persembahan, tempat kedua reka bentuk dan juga yang lain-lain lah. Okey, secara keseluruhannya di Alam 2019. Jadi ini serba sedikit perancangan akademik bagi program seni bina landscape lah pada masa akan datang. Okey, jadi itu sahaja saya rasa untuk kedua-dua program. Program seni bina dalaman dan juga program seni bina landscape. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator kita, Cik Ismi, untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Diana atas penerangan tersebut. Dan seterusnya di sini kita juga turut bersama dengan alumni daripada Fakulti Seni Bina Akistik. Dan di sini kita boleh mendapatkan sedikit maklum balas daripada kedua-dua alumni ini setelah menamat pengajian mereka dan bergelar graduan daripada Fakulti Seni Bina Akistik. Dan di sini kita mempunyai Puan Rozima binti Derasa. Ya. Baiklah, mari kita mulakan dengan Puan Rozima dan di bawah sana kita ada Azimah binti Jamaluddin. Dan mari kita mulakan dengan Puan Rozima binti Derasa. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, dengar ya suara saya? Dengar. Okey. Okey, saya Rozima binti Derasa, kohort pertama untuk kursus Sarjana Muda Sains Seni Bina di Fakulti Seni Bina dan Akistik. Okey, pertama sekali saya dengan rasa bangga dirilah ya. Saya sangat berbangga kerana memilih UMK sebagai tempat untuk saya menyambung pengajian saya lah. Okey, untuk pengetahuan adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang ingin mencari tempat untuk melanjutkan pelajaran seterusnya di peringkat sarjana muda ataupun sarjana, UMK sememangnya satu tempat yang sesuai lah, terutamanya Fakulti Seni Bina dan Akistik. Okey, untuk jurusan sarjana muda Sains Seni Bina, dengan kepujian walaupun dia adalah satu program yang baru di UMK, tapi secara keseluruhannya adalah pensyarah-pensyarah yang ada dekat situ mostly dia dah bersedia dengan semua benda yang teknologi yang terbaru. So maksudnya pelajar-pelajar yang akan masuk ke UMK, you all tak akan ketinggalan dari segi ilmu-ilmu baru tu lah. So saya juga turut mendapat benda yang sama. Lagi satu, pelajar-pelajar yang berminat untuk sambung ke UMK, anda kena bersedia untuk menerima sesuatu benda yang hebat, seperti kita dalam masa yang sama kita belajar pasal seni bina, dalam masa yang sama juga kita akan belajar mengenai keusahawanan. So itulah specialnya UMK. So you all jangan lepaskanlah peluang kalau dapat masuk UMK. So grab peluang ni, sebab tak semua universiti yang adapt benda yang sama seperti mana UMK teraskan kepada pelajar-pelajar dia lah. Okey, pasal
di UMK juga tadi Encik Hafiz Karami telah menerangkan yang sekiranya anda belajar di UMK, anda akan diberi peluang untuk mengenali dunia luar. Dunia luar yang dimaksudkan dekat sini adalah kita boleh pergi dan mengenali negara orang. Mungkin kalau untuk kohort saya dulu, kami diberi peluang untuk belajar di Indonesia, iaitu di Institusi Teknologi Bandung, dan kami dapat buat benda tu secara berkumpulan lah. So experience tu tak semua orang berpeluang. So mungkin untuk peluang anda kemudian lagi di negara-negara lain yang lagi hebat lah. Okey, dari segi kemudahan yang disediakan, mungkin di awalnya UMK masih kekurangan infrastruktur, tapi saya rasa dan saya yakin untuk tahun 2021 ini semua kemudahan itu telah ditampung dan telah dicukupkan untuk kemasukan pelajar-pelajar baru. So bagi saya tidak akan timbul masalah kekurangan kemudahan lagi lah. Okay, so anda boleh masuk dengan senang hati, peluang dah diberi, kemudahan telah disediakan, dan dengan adanya pensyarah-pensyarah yang berkaliber seperti Cik Hafiz, Dr. Diana, so peluang-peluang itu hendaklah digunakan sebaik mungkin lah. Okay, so di akhir kata saya cuma nak cakap Alhamdulillah, terima kasih UMK kerana dengan boleh lihat sekarang saya dengan ini adalah salah satu hasil produk UMK ya, dan dengan ini sekarang saya berkhidmat sebagai pegawai pendidikan pengajian tinggi ataupun pensyarah di Kolej Komuniti Sabak Bernam dalam bidang Diploma Teknologi Seni Bina. Itu saja. So UMK, we are UMK family. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Rozima binti Derasa untuk makluman tadi. Dan seterusnya ingin saya menjemput Saudari Azimah binti Jamaluddin daripada Sarjana Muda Sains Seni Bina Dalaman dengan aku pujian untuk memberikan makluman laksana. Terima kasih. Alright. Okay, hai, Assalamualaikum. Clear kan suara saya? Dengar ke? Hai. Dengar. Okay. Okay, saya merupakan graduan ijazah sarjana muda seni bina dalaman. Okay, sepanjang saya berada di sana, a lot to take, a lot to learn, and banyak benda yang memang pensyarah and the fakulti sendiri yang bagi pada kami. And daripada segi akademik dia sendiri, dia actually merangkumi semua, and from A to Z is complete, and of course kita pun akan ada tahan sendiri and learn sendiri. Tapi in all those phase yang UMK bagi sendiri tu sangat beri peluang pada student tu sendiri untuk keluar nanti di industri. Macam saya sendiri, saya sekarang kerja sebagai interior designer di company, it's a small company, but then it's still itu menjadi satu peluang untuk saya lebih ke hadapan macam tu. And okay, dekat UMK juga program, and then kita juga belajar daripada segi luaran juga, and daripada segi dalaman juga, daripada everything they cover everything. Like kalau it's about talking about entrepreneurship pula, entrepreneurship they covered it all. Like saya dulu memang masa di UMK memang banyak terlibat involved dengan program, and then saya juga ada one of company juga under UMK, which is fakulti FAE yang menggunakannya. Tapi still it's an opportunity for us untuk explore the world. Explore it is unlimited. Like everything is unlimited in this world. So they taught us about it lah. So I'm very, very proud to be one of
them and we proud to choose UMK punya universiti. Okay, terima kasih. Itu saja saya nak cakap. Baiklah, alright. Terima kasih Saudari Azimah binti Jamaluddin dengan maklumat tersebut. Dan di sini boleh saya rumuskanlah, boleh dikatakan Fakulti Seni Bina Akistik ini dengan programnya dia boleh menawarkan untuk graduan menjadi profesional di bidang, dan juga dalam masa yang sama Universiti Malaysia Kelantan juga fokuskan dengan entrepreneurship dan keusahawanan. Dan jadi pelajar-pelajarnya juga itu yang specialnya, dia dapat mempelajari mengenai aspek keusahawanan, dan kepada mereka yang berminat untuk menceburi bisnes dan sebagainya, ianya merupakan platform yang sangat bagus. Bersama anda juga boleh belajar dalam bidang profesional. Dan jadi saya rasa itu untuk alumni. Dan sekarang ini seperti yang saya janjikan tadi, saya ingin memberi peluang untuk anda untuk menjawab kuis yang tersebut yang telah saya beritahu tadi. Dan sini saya ingin mengulang cara menjawab kuis tersebut kepada para penonton yang ingin masuk pertandingan ini. Baiklah, so cara menjawab kuisnya sangat mudah. Jadi anda hanya perlu letakkan jawapan di ruangan komen, dan peserta perlu meletakkan nombor soalan dan kemudian meletakkan jawapan dan disertai dengan hashtag seperti yang dilihat. Jadi seperti yang di bawah ini, contoh jawapannya, dia kena letak yang kuis 1 tu contoh, dan kemudian dimasukkan jawapan bola contohnya, dan disertai dengan hashtag We Are UMK Family dan hashtag Road to UMK. Okey, baiklah. Jadi untuk pengakhiran program ini, ingin saya beritahu anda kuis-kuis, soalan-soalan kuis tersebut. Dan okey, baiklah. Mari kita mulakan dengan soalan kuis yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama, di kampus manakah Fakulti Pengajian Seni Bina dan Akistik FSE terletak? Alright. Untuk soalan kedua, berapakah bilangan program akademik di Fakulti Pengajian Seni Bina dan Akistik? Baiklah. Soalan-soalan ini juga akan dipin di comment section untuk anda lihat. Okey, untuk soalan ketiga, nyatakan salah satu peluang pekerjaan yang boleh diceburi oleh graduan daripada program Seni Bina Landscape Fakulti Pengajian Seni Bina dan Akistik. Baiklah, itu untuk soalan ketiga. Dan untuk soalan keempat, berapa lamakah tempoh pengajian untuk program Sains Seni Bina Fakulti Pengajian Seni Bina dan Akistik FSE? Berapa tahun? Alright. Untuk soalan yang terakhir, apakah badan profesional yang memantau kualiti program Sains Seni Bina dan Seni Bina Dalaman? Jawapan-jawapan ni kalau anda fokus dalam yang tadi, penerangan tadi, anda boleh menjawab. Baiklah. Okey, saya rasa itu saja untuk program sesi kelima ini. Dan di sini juga saya ingin maklumkan kepada warga Facebook berkenaan tarikh seterusnya bagi program Road to UMK siri ke-6 ini, iaitu pada 4 Mac 2021 bagi Jabatan Sains Data. Dan kepada adik-adik luar sana yang mungkin mahu mengenali lebih lanjut pasal jabatan yang lain dan fakulti yang lain, dan seterusnya kita ada Jabatan Sains Data. Dan untuk pengakhiran program ini, ingin saya mengucap sekali lagi terima kasih sekali lagi kepada semua penonton FB Live UMK, dan selamat maju jaya kepada adik-adik yang ingin menceburi ke ijazah sarjana muda, dan selamat memilih, dan jom join UMK, dan hashtag We Are UMK Family dan hashtag Road to UMK. Sekian, terima kasih.